Muhammad Global Ihsan Relief Malaysia telah pun beroperasi membantu masyarakat yang ditimpa dengan kesusahan, terutamanya anak-anak yatim, fakir miskin, dan juga bantuan-bantuan kecemasan seandainya berlakunya Sallallahu Alaihi Muhammad bencana. Dan untuk kali ini Sallallahu Alaihi Muhammad, bantuan kecemasan kita khusus kepada Maghribi ataupun Morocco yang subhanallah dilanda gempa bumi pada Jumaat yang lepas. Subhanallah, pada 8 hari bulan September, dan setakat hari ini telah mencatat kematian sebanyak 2,000 lebih nyawa. Dan saya Muhammad tempat itu di Marrakesh di Morocco, dan Salih Alaihi Muhammad bermagnitude 6.8 skala Richter. Kuatlah, 6.8 ni kuatlah. Di Turki itu 7.1 lagi kuat. Dan subhanallah, saya Muhammad ramai yang memerlukan bantuan kita, dan mungkin dijangka lagi akan lebih berlaku pertambahan daripada kematian dan sebagainya. Jadi insya-Allah tuan-tuan saya Jumaat, maka kita ambil kesempatan ini untuk meringankan bebanan saudara se-Islam kita di Morocco ataupun di Maghribi, dengan tuan-tuan sama-sama menyumbang kepada bantuan kecemasan. Dan tim kita akan bergerak pada hari ini, hari Khamis ni. Hari ini saya Jumaat untuk bergerak ke sana, dan kita sudah siap memerlukan dana. Tuan-tuan, ini trip yang pertama ni kita pergi ni, hari ni, hari Khamis. Maka tuan-tuan tolong kita sama-sama berikan bantuan di nombor yang tertera tu 012-234 0413, 012-234 0413, atau tuan-tuan boleh snap di QR code yang tertera di kaca Sayyid Muhammad TV. Kaca handphone tu. Ada maklumat tertera dekat situ insya-Allah. Tuan-tuan, bantulah saudara se-Islam kita insya-Allah. Orang siapa yang meringankan bebanan saudara se-Islam kita, maka Allah akan mempermudahkan bebanan dia ataupun kesusahan dia di dunia hingga akhirat insya-Allah. Bagilah setakat mana tuan-tuan mampu. Salih Muhammad, mudah-mudahan Allah mengurniakan ganjaran yang sebaiknya kepada tuan-tuan sekalian insya-Allah. Baik, kita tengok tafsir surah Al-An'am ayat ke-158. Ayat ni makin menarik sebenarnya. Salih Muhammad, dan hari ini kita akan bincang tentang satu tanda kiamat besar yang akan berlaku. Terkait dengan satu tanda kiamat besar yang akan berlaku, iaitulah Salih Muhammad, tulu'ash syamsi min maghribiha, naiknya matahari sebelah barat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun. Sadaqallahul azim. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, ini untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan yakni siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, kami pun menunggu pula. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 158. Allahumma salli Muhammad. Ada kelompok orang yang Salih Alaihi Muhammad tak menerima ajaran Islam. Yang kedua, menghalangi pula ajaran Islam. Ini satu kelompok yang ada waktu Nabi SAW dakwah kat mereka, mereka tak terima. Mereka mendustakan ayat Allah. Yang kedua, bukan takat tu, mereka halang pula orang nak beriman. Subhanallah, saya Muhammad. Allah berfirman dalam rangka mengancam orang kafir kepadanya menyalahi para rasulnya.
mendustakan ayat-ayatnya serta menghalangi orang lain daripada jalannya. Apa ancaman Allah? Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuk. Yang mereka nanti tak lain hanyalah kedatangan malaikat untuk mereka atau kedatangan Tuhan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini terjadi pada hari kiamat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini tunggu ni apa? Tunggu malaikat mai. Mai apa? Cabut nyawa dia. Waktu tu tak ada guna apa-apa lagi dah. Nak buat amal sia-sia. Nak bersungguh sia-sia. Lah ini banyak kematian mengejut. Dengar mati. Nabi SAW sebut dah tanda akhir zaman. Dan kita betul-betul duduk pada waktu dia ni. Kita sungguh-sungguh tengok ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu berlaku gempa bumi di Morocco, ada satu kejadian pelik yang berlaku beberapa minit sebelum daripada itu. Iaitulah cahaya biru dekat langit. So, sebelum ni dia macam dia panggil dia earthquake light. Cahaya tu ni main biru sekali, lepas tu jadi gempa bumi. Sama juga dengan berlaku di Turki. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia main naik cahaya biru di langit, kemudian dia jadi. Lepas perasan dah 2 kali gempa bumi jadi macam tu. Sebab tu dia pada jangka macam gempa bumi ni, gempa bumi bukanlah Sallallahu alaihi Muhammad berlaku gempa bumi yang Sallallahu alaihi Muhammad yang semula jadi, tetapi dia lebih kepada buatan manusia dengan teknologi HAARP itu HAARP. Itu dia punya question lah, kita tak tahu lah, wallahu a'lam. Tu saya baca perbincangan dia pada pasal saya cuma benda-benda yang berlaku ni macam benda-benda pelik. Jadi subhanallah, tapi Nabi SAW sebutlah tentang akhir zaman akan berlaku banyaknya gempa bumi. Tak kisahlah sama ada dia jadi buatan manusia kan ataupun dia jadi semula jadi kan. Tapi memang Nabi SAW sebut tanda kiamat yang berlaku, antara tanda kiamat yang akan berlaku ialah banyaknya berlaku gempa bumi. Banyak berlaku tanah runtuh. Hujan lebat tapi tak boleh dimanfaat. Maksudnya hujan turun lebat tapi menyebabkan banjir, menyebabkan tenggelam kampung-kampung dan desa-desa. Dan banyaknya kematian mengejut. Semua benda yang Nabi sebut tu semua duk jadi depan mata kita. Dan tak mustahil lah sallallahu alaihi Muhammad kita berada pada waktu dan ketika yang nama dia akhir zaman. Memang sungguh-sungguh lah. Memang kita duduk akhir zaman pun. Kita sedang menyaksikan perkara-perkara tersebut. Allahumma salli ala Muhammad. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, atau kedatangan sebahagian tanda-tanda daripada Tuhan. Pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu. Ini terjadi sebelum hari kiamat. Saat tanda-tandanya muncul, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam mentafsirkan ayat ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Abu Hurairah menuturkan kepada kami, dia berkata Rasulullah bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta tatlu'u asy-syams min maghribiha, fa idza raha an-nas amana man 'alayha fa dzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl." Kiamat tak akan terjadi hingga matahari terbit sebelah barat. Ketika manusia melihatnya, semua yang ada di bumi beriman. Itulah ketika tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum daripada itu. Tengok ni hadis kata apa. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis sahih. Kiamat tak akan terjadi hingga matahari ni sebelah. Taqumu sa'ah hatta tut'a asy-syams min maghribiha. Takkan berlakunya kiamat sehingga matahari ni sebelah barat. Ada satu tanda besar kiamat yang akan berlaku. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang waktu tu orang semua akan beriman. Semua orang nak beriman. Tapi orang yang sebelumnya tak beriman sudah tidak diterima imannya. Orang yang berdosa baru nak bertaubat sudah tidak diterima taubatnya. Nama dia matahari naik sebelah barat. Bila matahari naik sebelah barat ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Matahari naik sebelah barat ni selepas
sempurnanya tanda-tanda kecil kiamat. Ulama dah senaraikan dekat 120 tanda kecil kiamat yang telah berlaku. Tanda kiamat ni dia bagi pada 3. Yang pertama, tanda kiamat yang telah berlaku. Banyak. Antaranya ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, terbelahnya bulan. Dah berlaku dah zaman Nabi SAW. Antaranya ialah kelahiran Nabi. Telah berlaku dah. Antaranya ialah kewafatan Nabi. Telah berlaku dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Terbitnya cahaya yang begitu terang, api begitu terang sehingga menerangkan sehingga ke sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sehingga ke Iraq. Kata Imam Nawawi telah berlaku dah satu ketika dulu, cahaya yang besar berlaku. Wallahu a'lam sallallahu Muhammad. Dan banyak tanda-tanda yang telah berlaku. Pembebasan Konstantinopel sebagai contohnya. Yang keduanya, Allahumma salli ala Muhammad, perkara yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad telah berlaku dan terus berlaku. Ya, continuous. Contoh macam Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, lahir banyaknya anak-anak yang mendurhakai kepada ibu dan ayah. Ibu melahirkan tuan. Tu. Anak derhaka ni continuous berlaku. Gempa bumi continuous berlaku. Apa lagi, banyak lagi lah semua yang berlaku. Dan tanda-tanda yang belum berlaku. Banyak daripada tanda yang belum berlaku inilah tanda-tanda besar kiamat. Sedangkan tanda kecil kiamat semua jadi dah. Kata tanah Arab jadi hijau. Jadi, bukan takat hijau. Mereka menghijaukan tanah Arab. Vision 2030 untuk Saudi Arabia ialah untuk menjadi pengeluar buah-buahan dan sayur-sayuran. Dia bukan lagi pengimport. Dia nak jadi pengeksport. Dia nak jadi negara pengeluar. Dia kata dia ada padang pasir yang sangat luas, tanah yang begitu luas yang tak digunakan. Habis macam mana? Dia menghijaukan tanah pasir itu. Dia buat dalam ni. Memang tu vision dia, vision 2030. Dan berbagai lagi lah. Jadi subhanallah, sampai waktu dia matahari naik sebelah barat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha. Fa idza tala'at waraha an-nas amanu man 'alayha wa dzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha. Kiamat tak akan berlaku hingga matahari terbit daripada sebelah barat. Jika telah terbit dan manusia melihatnya semua, maka semua beriman. Mereka semua beriman. Ketika itulah tidak berguna lagi iman seseorang bagi dirinya. Bila tengok saja matahari naik sebelah barat, waktu itu semua nak beriman dah. Yang mana tak beriman sebelum ni, yang mana kufur, yang mana maksiat, yang mana semua hari itu nak jadi baik belakang. Tapi akan berlaku sesuatu sebelum daripada tu yang menyebabkan orang-orang ni, Allahumma salli ala Muhammad, dia kekal duduk dalam keadaan kekufuran. Orang maksiat kekal duduk dalam keadaan kemaksiatan. Dia akan berlaku dulu sebelum tu. Allahumma salli ala Muhammad. Hadis yang berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha. Lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Tulu' asy-syamsi min maghribiha wad-dajjal wad-dabbatul ard." 3 perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Tanda kiamat. 3 tanda kiamat. Ketika semuanya terjadi, ketika itu sudah tidak berguna lagi iman dan tidak berguna lagi iman seseorang yang tidak beriman sebelumnya. Matahari terbit sebelah barat, Dajjal dan Dabbatul Ard, binatang yang melata. Ini 3 tanda besar kiamat. Yang pertama, tulu asyamsi min maghribiha, naik matahari sebelah barat. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua, Dajjal. Yang ketiga, Dabbatul Ard. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang akan berlaku serentak, hampir serentak ialah 3 perkara. Matahari naik sebelah barat, dukhan dan Dabbatul Ard. Ketiga-tiga ni, dukhan ni satu asap yang akan menyelimuti dunia ni selama 40 hari. Kita akan duduk dalam keadaan
jerebu yang begitu tebal. Bukan jerebu biasa-biasa. Sebab kata Allah cerita keadaan dia dalam surah Dukhan, sepertinya kita duduk dalam azab. Dia seksanya duduk dalam keadaan jerebu. Bayangkan jerebu ni menutup dunia, kita akan tak dapat akses matahari. So duduknya dalam keadaan gelap. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, tersiksanya tak tahu nak kata lah, sebab kita pun mungkin tak boleh nak keluar rumah lah, nak kena tutup. Ni pergerakan kita jadi terbatas. Cumanya pada 3 keadaan ni, Dukhan, Tulu' Asyam menaik matahari sebelah barat, dan Dabatul Ard. Dabatul Ard ni binatang yang akan keluar di dekat perkampungan dekat dengan Makkah pada satu waktu dan ketika nanti. Bila dia keluar ni tuan-tuan, apa yang akan berlaku? Dia akan bunyi 3 ngauman. Bunyi 3 ngauman. Bila dia keluar sahaja, sallallahu alaihi Muhammad, dia akan chop manusia ni. Dia akan bawa satu tongkat. Tongkat tu tongkat sallallahu alaihi Muhammad Nabi Sulaiman, dan bawa cincin sallallahu alaihi Muhammad tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Bila jumpa saja setiap manusia, kalau takdir kata kita semua ada waktu tu, semua pada kita ni akan berjumpa dengan dia. Tak ada manusia yang akan terlepas daripada menghadap Dabatul Ard. Semua akan jumpa dia. Macam mana keadaan dia? Dia 4 kaki. Dia ada 4 kaki. Dia bertanduk. Ada description daripada kitab-kitab yang akhirnya disatukan dan jadi satu bentuk binatang. Wallahu a'lam. Berbulu, bertanduk, berkaki 4. Memadai dengan description macam tu, kita tak boleh nak gambar lagi. Banyak binatang yang kaki 4. Banyak juga binatang yang bertanduk. Banyak juga binatang yang berbulu. Tapi satu je membezakan dia daripada binatang yang lain, yutakalimuhum, dia bercakap dengan mereka. Binatang ni boleh bercakap. Yang tu je beza dia. Dia sikok dia boleh bercakap dengan manusia. Bila dia bercakap dengan manusia, dia akan menentukan sama ada orang ni beriman ataupun tidak. Dia mai, dia cop kat dahi tu. Kalau putih jadi orang tu, maka orang tu orang beriman. Kalau jadi hitam orang tu, maka lepas tu dia jadi orang kafir. Dia tu orang kafir. Lepas daripada tu, yang akan kita tengok hanya 2 color manusia ni aja. Yang putih dengan yang hitam. Dan waktu tu orang tak panggil lagi nama. Kalau jumpa pergi kedai, orang dah tak panggil dah. Nama makcik, maklong, paklong. Orang tak kenal nama, orang panggil macam tu. Makcik nak beli apa? Mak Ngah nak beli apa? Maklong nak beli apa? Biasa kalau orang tak kenal, orang akan panggil pakcik tu makcik, makcik beli. Tapi waktu tu orang panggil kafir nak beli apa? Wahai orang beriman nak beli apa? Bahkan dalam riwayat sebut, sallallahu alaihi Muhammad, kita akan duduk di meja makan di rumah kita dengan 2 kelompok orang ni. Maksudnya dalam rumah kita tu ada orang kafir, ada orang Islam. Yang sebelum ni kita menganggap semuanya orang Islam. Ada orang di akhir zaman, iman dia keluar pada hati dia macam anak panah keluar pada busur dia. Dia menganggap dia beriman, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Banyak perlakuan-perlakuan orang tak beriman yang dia perbuat. Sallallahu alaihi Muhammad. Baru ni ada lagi Bon Odori, baru ni ada lagi. Berapa ramai orang Islam yang pergi dan bangga-bangga ditunjuk. Padahal itu adalah amalan daripada orang-orang agama lain. Tapi Puza Murni pun ada orang Islam yang ikut serta lagi. Dia kata dia orang Islam. Jangan duk nilai dia. Tapi perbuatan tu perbuatan yang telah ditegur dalam syarak yang tak patut dilakukan oleh orang Islam. Melakukan perbuatan-perbuatan yang berkait dengan urusan agama orang lain tak boleh. Tak boleh pun tak boleh lah. 3 perkara yang menyebabkan gugurnya Islam seorang. Yang pertama, niat. Tasdik fi qalbi. Dia meyakini bahawa ada agama lain yang lebih ataupun kurang ataupun setara daripada Islam. Yang kedua, sallallahu alaihi Muhammad, dia bercakap perkara yang boleh menggugurkan akidah. Contoh tu hukum dalam Quran tu tak sesuai dah lah ni. Ni zaman dulu-dulu boleh lah. Lah ni tak paling sesuai dah. Orang melaksanakan atau tidak melaksanakan daripada hukum yang ada dalam Al-Quran itu cerita nombor 2. Tetapi keyakinan dia, perkataan dia bahawa
undang-undang yang ada dalam Quran tak valid lagi dah. Itu yang menyebabkan boleh rosak akidahnya. Boleh faham tak? Boleh faham? Saya sebut. Waktu kita nak hukum semua orang kafir, tak boleh. Orang tak buat apa ni undang-undang Islam, orang kafir tak boleh lagi. Sebab dia ada dua jenis manusia. Satu dia menolak, satu dia tak mampu melaksana. Dia tidak melaksana. Kalau dia tak melaksanakan tapi dia masih meyakini kewajipan ataupun dia masih beriman dengan ayat Quran tu, maka dia tak boleh dikira sebagai kafir. Dia mungkin orang fasik, dia mungkin orang zalim, tapi dia belum jadi kafir. Itu kena faham. Nah, saya Muhammad. Jadi subhanallah tu. Yang ketiga ialah dia melakukan perkara yang bersesuaian dengan urusan agama orang lain. Dia buat benda. Dia buat. Jadi itu tiga perkara. Ingat. Baik Allah muslimat tuan-tuan. Jadi ketiga-tiga ni, naik matahari sebelah barat, semua orang nak beriman. Kalau dia tak beriman lagi, tak boleh beriman. Dukhan, asap ni pun akan ada tanda. Kita akan nampak dua jenis manusia waktu tu, waktu berlakunya asap. Mungkin duduk dalam rumah lah. Semua orang berhimpun dalam rumah kita ni. Kata contoh dalam rumah. Na'udzubillah min dzalik. Semua orang bila mai dukhan asap, masuk dalam rumah, masuk rumah. Kita kunci dalam rumah. Tak, tutup kunci rumah. Jangan keluar. Tutup, seal semua lubang-lubang kat dalam rumah ni. Seal. Aircon tak boleh pakai. Macam mana aircon nak boleh pakai? Dekat luar tu dukhan, asap penuh dengan jerubu. Kompresor kita pun akan rosak. Ya, Ustaz Jumat. Nenek kereta tak boleh. Tuan nak buka aircon macam mana? Tuan nak berjalan macam mana? Dalam rumah, kita akan duduk terkurung dalam rumah kita. Tak tahu tu dah elektrik, tak elektrik. Nazal Ismail. Lalu subhanallah, bila kita terkurung dalam rumah kita, kita akan tengok dua jenis keadaan yang kita nampak depan mata kita. Seorang akan jadi bersin, jadi macam sesama. Sesama. Seorang lagi akan keluar cair yang busuk daripada telinga dia. Dia duduk pekak telinga dia ni. Ayak tu keluar daripada telinga. Ayak keluar daripada hidung, dia tutup telinga hidung dia. Orang tu orang kafir. Orang Islam dia akan macam sesama. Orang kafir dia akan jadi seperti mana dia akan keluar cairan-cairan daripada hidung dan telinga dia. Tu waktu berlaku dukhan. Allah dah bagi tanda dah dua. Yang ketiga waktu Salih alaihi Muhammad Dabatul Ard lah yang akan bincang. Jadi tiga keadaan yang berlaku serentak ni dia akan membezakan di antara orang Islam dengan orang kafir. Satu lagi berlaku waktu mana? Waktu nak muncul Dajjal. Dia kata ni Sayyid Muhammad ia akan dalam hadis ni sebut apa tadi ni? Sayyid Muhammad tulu'u syamsi min maghribiha wad dajjal wad dabatul ard. Tiga keadaan yang sudah tak berguna lagi iman seorang. Pasal apa dia sebut Dajjal? Dajjal ni bukan sekadar bila jumpa dengan orang akan ikut dia. Orang tak beriman lagi ikutlah. Orang beriman pun akan ikut Dajjal. Bukan takat tu. Tapi sehari sebelum munculnya Dajjal. Apa Sayyid Muhammad akan berlaku bila hari Dajjal nak muncul? Pada hari tersebut, petang tu ataupun besoknya Dajjal nak muncul, ialah akan berlaku perpisahan di antara orang Islam dengan orang kafir. Orang Islam dengan orang kafir dia tak akan duduk sekali. Dia tak duduk sekali hari itu. Dia akan duduk berasing. Kata Nabi SAW, perhatilah sama ada hari itu atau esok Dajjal akan muncul. Ya Allah berasing siap-siap lah. Kalau beratok beli barang kat kedai tu, Salih alaihi Muhammad tak bergabung lah orang Islam dengan orang kafir. Dia akan duduk di lorong lain-lain. Dia bukan dia panggil hang kafir main ni. Hang Islam dia akan hati dia akan ikutkan dia kepada satu pihak yang bersesuaian dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi SAW bersabda la taqumu sa'ah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at manan nasu kulluhum wa dzaka wa zalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Kiamat tidak akan berlaku hingga matahari terbit daripada barat. Jika telah terbit, maka berimanlah manusia seluruhnya. Itulah ketika tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum daripada itu. Ibnu Jarir mengatakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah bersabda, siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, taubatnya diterima.
Kalau nak taubat, taubat sebelum terbit matahari sebelah barat. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allahumma salli ala Muhammad, lepas daripada tu dah Allah tak terima lagi dah. Ini masalah dia akan berlaku satu benda. Tuan-tuan tengok pada muka surat yang ke-407. 406. Tak apalah, kita baca lah. Sekejap saya sambung. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, dalam As-Sahihain, muka surat 405 atas kali ni. Banyak ni hadis-hadis berkaitan dengan tanda kiamat besar ataupun matahari naik sebelah barat. Daripada Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Ini nama sebenar Abi Dzar. Yang sahabat Nabi SAW, nama Abi Dzar, nama sebenarnya Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Abi Dzar Al-Ghifari. Kata dia, Nabi SAW bersabda, Atadri aina tadhhabu syamsu idha gharabat? Qultu la adri. Qala innaha tantahi dunal arshi fataqiru sajidan thumma taqumu hatta yuqala laha arji'. Fayushiku ya Aba Dzar an yuqala laha irji'i min haitsu ji'ti wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Nabi SAW bersabda, tahu tak kamu ke mana matahari ketika dia terbenam? Kita nampak matahari naik. Lepas tu matahari terbenam. Kita nampak matahari terbenam kat situ. Dengan pengajian sains yang kita belajar daripada sekolah rendah dulu. Matahari bulat, bumi ni bulat. Bila bumi ni bulat, kita duduk tani. Lepas tu, bila naik belah ni, kita nampaklah sini, nampaklah macam naik. Bila dia turun belah sana, nampaklah tenggelam. So, dia nampak matahari. Lepas tu, bila dia tenggelam sana, maksudnya orang yang duduk bawah sini, dia pula nampak matahari naik. Macam itulah kita belajar pada sains. Kita belajar untuk menjustifikasikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua tu justify. Tapi para sahabat Nabi SAW, dengar apa Nabi kata. Nabi sebut macam mana? Nabi kata, kamu tahu tak bila matahari terbenam tu dia pergi mana? Apa jawab para sahabat Nabi SAW? Sahabat Nabi tak jawab macam kita. Saya boleh tolong explain. Dia jadi macam tu. Para sahabat kata, sallallahu alaihi Muhammad, la adri, kami tak tahu wahai Rasulullah SAW. Kami tak tahu. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, dia berhenti di bawah arasy Allah. Matahari yang terbenam itu akan berhenti di bawah arasy Allah, sallallahu alaihi Muhammad, lalu dia pun tersungkur sujud. Dia bertahmid, bertasbih, bertahmid, memuji Allah. Bila dia duduk bawah arasy Allah tu, dia memuji Allah. Hadis ni perkataan daripada Nabi SAW. Siapa berani kata tak? Hadis ini hadis sahih, tercatat dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi kata, bila matahari terbenam, dia duduk bawah arasy Allah. Siapa berani kata tak betul? Dia kata apa? Tak, matahari bila kita terbenam, dia akan turun belah sana. Orang belah sana pula matahari naik. Macam saya sebut tadi ni. Antara yang tu, kita punya teori, dengan apa yang Nabi kata, siapa betul? Tak berani jawab lagi. Sebab apa? Sebab banyak dalam agama ni benda yang menyalahi akal yang kita belajar. Menyalahi akal kita. Dia akan menyalahi akal kita. Banyak benda dalam agama ni, dia akan menyalahi akal kita. Waktu tu, tidak ada yang benar melainkan perkataan Nabi SAW. Macam tu sudah. Mana saya faham? Tuan-tuan nak tengok apa yang berlaku selepas mati. Sampai korek kubur, tuan-tuan nampak apa? Waktu lang, habis mana yang kata main ulang besar pada orang yang tak semayang, patut orang. Macam mana yang kata tulang himpit sampai besar tulang rusuk? Macam mana yang kata azab ni? Tak nampak, pasal tak nampak. Pasal benda menyalahi daripada akal. Menyalahi daripada Sallallahu Muhammad. Banyak benda yang jadi lagu tu. Maka tuan-tuan, Sallallahu Muhammad, lepas tu dia turun sujud bawah arasy Allah. Setelah itu,
dia bangun sehingga dikatakan kepadanya, kembalilah, naik balik. Maksudnya setiap kali dalam hadis ni cerita, setiap kali matahari nak naik, dia atas perintah Allah. Allah kata naik. Lagi Allah tak kata naik, lagi tu dia akan duduk bawah arasy Allah, duduk bersujud, bertahmid, bertakbir pada Allah, memuji Allah. Lepas tu bila Allah kata kembalilah kamu, maka sudah dekat masanya wahai Abi Dzar, salih ala Muhammad. Waktu tu kata Nabi SAW, wahai Abi Dzar, ni dekat dah ni. Nabi cerita, matahari turun duduk bawah arasy Allah. Bila matahari nak naik, Allah kata naiklah, maka dia pun naik. Itulah yang berlaku pada setiap hari. Dah dekat dah ni masa dia wahai Abi Dzar, bila Nabi suruh naik, tapi naik di sebelah barat. Nabi kata apa? Tu bila tu? 1400 tahun yang lepas. Hampir 1500 tahun yang lepas ni, Nabi dah kata, dekat dah waktu dia Abi Dzar. Waktu tu bila matahari nak naik, kata kembalilah. Tapi kembalilah dari tempat kamu datang. Jadi turun belah kan? Naik balik belah sana. Waktu itulah tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum dia. Itu keadaan dia. Jadi kalau orang tanya matahari pergi ke mana, kita jawab lagu tu. Macam Nabi sebut. Salih Muhammad. Macam mana nak meletakkan keyakinan kita seumpama apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan tak ada khilaf lagi lah hati kita. For whatever justification daripada saintis, kita terimalah, tak apalah. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Sebab dia bukan Nabi, dia bukan terima wahyu. Kan? Yang ni Nabi dia terima wahyu. Hadis ni pula, hadis sahih pula. Bukhari pun ada, Muslim pun ada. Pegang yang tu sudah selesai masalah kita. Ni. Kalau kita jawab tak betul, tapi kat periksa jawab betul-betul lah. Tanya lagu mana jawab macam mana yang dia pajak. Kita pasal sakit, tak kira dia salah pula, pangkah pula. Terus ada pergi bergaduh pula dengan cikgu sains tu. Cikgu sains hanya menyampaikan teori. Baik, salih alaihi Muhammad. Dalam sebuah hadis yang lain, salih alaihi Muhammad, Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari dia berkata, Rasulullah melirik ke atas kami, ke arah kami daripada bilik tidurnya, bilik kamarnya. Nabi jeling kat depan. Lalu waktu tu kami sedang bincang tentang kiamat. Kemudian baginda bersabda, La taqumu sa'ah hatta tarawna 10 ayatin tulu'a syamsi min maghribiha wad dukhan wad dabba wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj wa khuruju Isa bin Maryam wad Dajjal wa 3 khusuf khasfun bil maghrib wa khasfun bil maghrib wa khasfun bil masyriq wa khasfun bi jazir Arab wa narun takhruju min qa'ri adnin tasuqu aw takhshur nas tabitu ma'ahum haitsu batu wa taqilu ma'ahum haitsu qalu. Lalu Nabi pun kata kat kami yang kami sedang bincang-bincang tentang kiamat ni takkan berlaku hingga kamu melihat 10 tanda. Kiamat ni takkan berlaku sehingga kamu melihat ada 10 tanda dia. Matahari terbit daripada sebelah barat. Dukhan, asap kita cerita tadi ni. Dabatul ard, binatang yang kita cerita tadi ni. Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Yang ni akan berlaku lepas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Dajjal. Imam Mahdi, Dajjal terbunuh, Ya'juj Ma'juj keluar. Yang kelima, turunnya Nabi Isa AS. Bukan. Macam mana? Mula-mula Imam Mahdi. Lepas Imam Mahdi, Dajjal. Lepas Dajjal, Nabi Isa turun. Lepas Nabi Isa turun, Sayyidina Muhammad, Nabi Isa bunuh Dajjal. Lepas Dajjal keluar Ya'juj Ma'juj. Nabi Isa pun sembunyi kat bukit.
Kemudian saudara Muhammad, Nabi Allah matikan seluruh Ya'juj Ma'juj, lepas tu barulah Nabi Isa memerintah. Itu kisahnya. Kemudian Dajjal. Kemudian 3 gerhana. 3 gerhana. 3 gerhana berlaku di barat, di timur, dan gerhana di Jazirah Arab. Saudara Muhammad tu khusfun tu masuk gerhana. Kita duduk semayang gerhana. Saudara Muhammad. Jadi api muncul di lembah Adnin yang mengiring dan mengumpulkan seluruh manusia. Api itu selalu menyertai mereka ketika mereka tidur, di malam maupun waktu siang. Ada api yang akan keluar yang halau manusia. Yang keluar daripada Yaman. Hadis lain daripada Huzaifah Al-Yamani. Malam itu jadi panjang. Aku bertanya kepada Nabi, kata Huzaifah, wahai Rasulullah, bagaimana petanda matahari akan terbit sebelah barat? Nabi bersabda, malam itu akan jadi panjang hingga seperti panjangnya 2 malam. Manakala orang yang sedang solat malam itu melaksanakan apa yang biasa kerjakan sebelumnya. Bintang-bintang tidak beredar dan tetap berada di tempatnya. Mereka kemudian tidur, lalu bangun untuk solat. Kemudian mereka tidur lagi, lalu bangun. Dan mereka akan tidur lagi hingga malam. Mereka rasakan panjang sekali. Orang-orang pun terkejut dan tidak juga bertemu pagi. Ketika mereka sedang menunggu terbitnya matahari daripada timur, ternyata matahari terbit daripada barat. Begitu melihatnya seluruh manusia beriman dan tidak berguna lagi iman mereka. Yang dia pertama, cerita apa yang akan berlaku sebelum matahari naik sebelah barat. Apa dia tuan-tuan? Akan berlaku malam yang panjang. 2 malam. Panjang ni macam panjang 2 malam. Katalah subuh tadi, kita ni lepas pamaian subuh, kita pun duduk kuliah subuh. Kita duduk kuliah subuh, duduk gelap macam malam. Tak cerah-cerah. Takdir kata jadi sungguh, tuan-tuan, kita tengah kuliah subuh lagu tu lah tak? Tengah kuliah subuh, lepas main subuh, main duduk, gelap pagi ni. Dia gelap dia malam tu, gelap dia pelik. Dia tak macam biasa. Gelap dia lain macam. Gelap dia pekat. Matahari menjauh, bintang-bintang menjauh. Apa jadi dengan planet kita tak tahu lah waktu tu. Lalu semalam kita tengok, gelap pelik, nak hujan kot malam ni. Waktu tu kita nak main-main subuh. Bila kita duduk solat Muhammad, orang pertama yang akan perasan ni ialah orang yang bangun qiyamul lail. Dia banyak sembahyang. Kita puas dah sembahyang ni. Tak subuh-subuh lagi, tidur. Tidur puas dah, bangkit sembahyang lagi. Betul? Tak siang-siang lagi, tidur balik. Itulah yang berlaku sampai ke tahap kata, pelik sungguh malam ni. Lepas tu bila keluar kat jalan, tengok semua orang dah kecoh. Malam kita apa jadi ni, malam apa, tak siang-siang. Dan proses ni berlaku selama 2 malam. Panjangnya 2 malam. Bukan 2 malam tu maksud lagi siang balik. Tak, dia gelap je. Sepanjang-panjang tu 2 malam aja. Panjangnya seumpama 2 malam. Lepas tu semua orang pun tunggu. Kita ni penuh dengan justification. Semua justify. Tak apa, saya keluarlah seorang dekat profesor kat TV ke, dia kata apa, jangan risau tuan-tuan, benda ni telah pun berlaku dulu. Jadi kita buat kajian sains menunjukkan macam ni. Beberapa hari nanti dia akan keluar, semua orang akan tenang. Dan mungkin ada orang akan buat pesta malam tu. Ada buat pesta. Pesta apa tak tahulah, dah malam tu panjang sangat, kita konsert dah 2 malam. Tidak konsert kita sat je, ni kita konsert ber 2 malam. Buat konsert puas-puas. Bulan ni raja nak buat konsert ya, setiap hari ada konsert. Nak geram kita ni. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi subhanallah, bila mereka tunggu tengok matahari naik. Dah nak siang dah. Kita pun rasa lega sikit. Tengok naiknya belah sana. Allahumma salli ala Muhammad. Hadis yang bawah muka surat 406. Dalam hadis Asim bin Abi Najud daripada Safwan bin Asal, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, innallaha fataha baban qibala al-maghrib a'rudu sab'una aman litaubah.
la yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. Sungguh Allah membuka pintu daripada arah barat seluas perjalanan 70 tahun untuk bertaubat. Pintu ini tidak ditutup sehingga matahari daripada arah tersebut yang terbit daripada sebelah barat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kuliah kita pagi ini dianjurkan oleh Global Ihsan Relief. Dan subhanallah, pada pagi ini kita akan sama-sama membantu saudara se-Islam kita di Morocco yang telah ditimpa dengan Salih Al-Azhar Muhammad gempa bumi pada Jumaat yang lepas berskala Richter 6.8, dan setakat hari ini telah dilaporkan kematian mencecah 2,000 orang. Maka tuan-tuan boleh tengok sini keadaan daripada kat sana macam mana. Tu rumah-rumah mereka tu jadi macam tu. Salih Muhammad, rumah-rumah mereka hancur sehancur-hancurnya. Maka tak ada lagi tempat untuk mereka rehat, nak tidur. Bekalan makanan pun terputus dan sebagainya. Maka tuan-tuan, Salih Muhammad, marilah kita sama-sama membantu Allahumma salli Muhammad, saudara-saudara se-Islam kita di Morocco. Tempat yang dilanda gempa bumi ini pula merupakan kota lama yang diiktiraf oleh UNESCO. Dia bangunan-bangunan lama. Jadi subhanallah, maka kesan dia, impact dia lebihlah dahsyat. Maka tolonglah tuan-tuan, pada hari ini kita sama-sama membantu, dan tim kita Global Ihsan Relief bergerak pada hari ini untuk menyalurkan bantuan ke Morocco. Dia turun sendiri, tim ni turun sendiri daripada Singapura, turun pergi Allahumma salli Muhammad untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terjejas di Morocco. Jadi ambil peluang ni tuan-tuan, ada QR code yang tersedia. Kita ada pack panas RM25, makanan dan susu bayi RM50, pack makanan RM85, tilam dan selimut RM150, kit perubatan, kit kebersihan RM300 dan tempat perlindungan sementara RM500. Tuan-tuan bagilah mengikut tu, ataupun tuan-tuan bagilah sekadar mana yang tuan-tuan mampu, walaupun RM10 hari ini insya-Allah. Tuan-tuan boleh tolong scan QR code yang tersedia ataupun hubungi nombor-nombor yang tertera. Baik, Allahumma salli tuan-tuan. Hadis yang berikutnya muka surat 407 daripada Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sungguh kelak akan datang kepada manusia satu malam yang panjang sama seperti panjangnya 3 malam daripada malam-malam kamu ini. Tadi 2 malam, yang ni 3 malam. Dua-dua pun betul. Lagu mana? Tak tahulah. Salih Muhammad. Boleh jadi orang yang dah malam dah, dia berasa sambung malam lagi satu, macam 3 malam. Boleh jadi orang yang Salih Alaihi Muhammad, yang subhanallah Salih Alaihi Muhammad. Boleh jadi Allahumma salli ala Muhammad yang dah siang dia jadi malam bahasa dum. Wallahu alam, tak tahu. Tapi suasana ni pasti akan berlaku bila sampai waktu dia nanti. Salli ala Muhammad. Jadi katanya ketika malam itu panjangnya seperti 3 malam itu, Salih Muhammad diketahui orang-orang yang biasa solat malam. Salah satu daripada mereka pun bangun lalu membaca hizibnya lalu tidur lagi. Dia kemudian bangun membaca hizibnya lalu tidur lagi. Ketika mereka sedang dalam keadaan demikian, tiba-tiba sebahagian orang berteriak kepada satu sama yang lain, apa yang terjadi ni? Mereka kemudian berhamburan ke masjid-masjid. Waktu itu pergi mana? Pergi masjid lah. Jadi kecoh-kecoh lagi tu pergi cari mana? Masjid lah. Semua orang pun pergi masjid. Tiba-tiba mereka melihat matahari terbit dari barat. Manusia pun gaduh sendiri-sendiri. Maksudnya duduk dalam ketakutan yang teramat sangat. Sudahlah hari ini, dah sampai dah waktu hari ini, semua akan jadi kecoh dan jadi takut. Manusia pun bergaduh sehingga ketika matahari tersebut berada di tengah langit, dia pun kembali dan terbit daripada tempat terbitnya. Ketika itulah iman sudah tidak berguna lagi kepada seseorang. Hadis berikutnya, Sallallahu Alaihi Muhammad. Sallallahu Alaihi Muhammad. Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir, dia berkata, 3 orang kaum muslimin duduk di majlis Marwan di Madinah. Mereka mendengar Marwan berkata, menyampaikan hadis tentang tanda-tanda kiamat. Dia berkata, sungguh tanda yang paling pertama ialah munculnya Dajjal.
Amir bin Jarir berkata, 3 orang itu kemudian pergi menemui Abdullah bin Amr dan menyampaikan apa yang mereka dengar daripada Marwan perihal tanda-tanda kiamat. Maka Abdullah bin Amr berkata, Marwan tidak mengatakan sesuatu yang benar. Sungguh aku mendengar sebuah hadis daripada permasalahan seperti ini daripada Rasulullah yang tidak pernah saya lupakan. Aku mendengar baginda bersabda, sungguh tanda yang pertama sekali adalah terbit matahari daripada sebelah barat dan keluarnya binatang melata pada waktu duha. Mana saja daripada tanda kedua itu muncul lebih dahulu, yang satu pasti mengikutinya. Dia sebut apa? Tanda pertama yang akan berlaku ialah matahari terbit daripada sebelah barat. Tadi bukan kata Dajjal kata terbit dulu. Mana satu? Dengar ni elok. Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim menjelaskan keadaan. Ulama menyebutkan yang dimaksudkan dengan tanda pertama keluar itu ialah tanda pertama yang di luar kotak akal manusia daripada pengalaman manusia. Kalau cerita Dajjal ini masih manusia. Dia orang biasa. Cuma Allah bagi dekat dia kelebihan-kelebihan tertentu untuk menguji manusia. Tapi dia masih manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kata tanda awal yang keluar ialah benda yang begitu pelik pada pandangan manusia. Matahari naik sebelah barat. Ini benda tak pernah berlaku. Yang ni benda pelik. Yang itu yang pertama benda pelik yang kita tengok. Faham tak ni? Demikian juga Dabatul Ard, binatang besar. Kemudian dia bercakap pula benda pelik. Tak pernah tengok dengan manusia. Yang ni yang pertama-tama juga jadi. Itulah justification daripada hadis ni. Boleh faham tak ni? So kalau tuan-tuan bertengok dua pertemuan hadis ni, kata yang ni kata Dajjal, yang ni kata ni, maksud dia demikian. Betul. Yang pertama muncul kata matahari sebelah barat, betul. Macam mana maksud pertama muncul? Yang pertama yang pelik pada pandangan manusia yang tak pernah berlaku sebelum ni. Boleh faham betul? Baik, Allah bersama tuan-tuan. Jadi subhanallah, yang hadis yang bawah tu pun hadis yang sama yang kita baca tadi, dia minta izin, matahari minta izin duduk di sujud di bawah arasy Allah. Saya Muhammad. Kemudian hadis yang berikutnya, jika matahari terbit dari barat, iblis tersungkur sujud, berseru dengan berkata dengan suara keras, Ilahi suruh aku untuk sujud kepada siapa pun yang engkau kendaki. Kata, waktu tu bila matahari naik sebelah barat, iblis pun sujud juga. Iblis kata, wahai Tuhan, suruhlah aku sujud kat mana pun aku akan sujud. Dia kata. Sallallahu alaihi Muhammad. Demikian hadis yang berikutnya pun hadis yang berkaitan dengan Allah bersama taubat akan tertutup dengan bila matahari terbit sebelah barat. Kemudian Allah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, kita sambung terus pada penghujung ayat muka surah 410, firman-Nya la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, tidak bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri sebelum yang belum beriman sebelum itu. Artinya apabila waktu itu orang kafir baru nak beriman, maka imannya sudah tidak diterima. Adapun bagi orang yang sebelum itu sudah beriman, jika ia orang baik amalannya, maka dia berada dalam kebaikan yang luar biasa besar. Namun jika dia mencampur amalan dia dengan amalan yang buruk, kemudian bertaubat ketika itu, maka taubatnya tidak lagi diterima. Ingat loh. Kalau orang tu beriman elok, cantik, tu matahari naik sebelah barat, dia akan dapat kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lepas pada tu. Orang yang kafir baru nak beriman, iman dia tak terima dah. Orang yang duk antara dua, baik pun buat, maksiat pun buat, mai kena hari tu, taubat dia tak terima. Dia akan carry dosa dia tu sampai bila-bila. Faham tak ni? Kita biasa buat salah dulu. Tapi lah ni dah berubah jadi baik, mudah-mudahan Allah ampun dosa kita yang dulu. Tapi waktu tu, akan dibelenggu dengan dosa yang kita buat sebab dosa kita dah tak boleh diampun lagi dah. Orang yang buat salah, macam mana aku nak buang dosa aku ni, macam dia tahu kata dosa dia Allah tak ampun dah waktu tu. Dan dia akan bawa dosa dia tu sampai mati. Janganlah tuan-tuan. Kita pun tak tahu bila nak kiamat. Boleh jadi tiba-tiba esok je. Boleh jadi tiba-tiba esok yang matahari ni sebelah barat. Boleh jadi. Allahumma salli Muhammad. Jadi subhanallah. Firman-Nya, au kasabat fi imaniha khairan, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya, itu diartikan sebagai berikut. Amal saleh yang dilakukan ketika itu tidak diterima jika sebelumnya tidak dilakukan. Barulah nak baca Quran, tak payahlah. Tak terima lagi dah. Sebelum ni tak tutup aurat, lepas tu nak tutup aurat, Allah tak terima lagi dah. Amalan yang dia buat takat matahari ni sebelah barat tu, kat tu je.
Kalau dia baik, dia boleh dapat kebaikan terus. Tapi kalau dia buat baik, tang dia buat baik, Allah terimalah. Tang dia buat maksiat tu, Allah tak terima lagi. Dia nak berubah, dah tak terima dah. Firman-Nya, Qul intadhiru inna muntadhirun, katakanlah tunggu olehmu, sungguh kami sedang menunggu pula. Ini merupakan peringatan keras bagi orang-orang kafir dan ancaman keras bagi siapa pun yang menunda-nunda untuk beriman dan bertaubat hingga ketika itu semua sudah tidak lagi bermanfaat. Putusan ini terjadi ketika matahari terbit daripada barat kerana kiamat sudah dekat dan tanda-tandanya sudah muncul. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam beberapa ayat. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, kita berhenti tu, mudah-mudahan jadi manfaat. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kita ucap terima kasih kepada semua yang telah memberikan sumbangan dan akan memberikan sumbangan. Tuan-tuan tolong screenshot nombor yang tertera, yang mana dekat TikTok tu ada Saudara Muhammad Rauf akan pinkan ataupun letakkan di ruangan komen nombor untuk kita hubungi seandainya tuan-tuan nak turut menyalurkan bantuan. 012 itulah 012 apa 234 0413. InsyaAllah tuan-tuan tolonglah pakat-pakat bagi hari ini walaupun hanya RM10 ataupun tuan-tuan boleh ambil package yang telah tersedia tu, ada pack makanan ataupun tuan-tuan nak bagi selimut dan tilam ataupun tuan-tuan nak bagi pack Ustaz Muhammad bantuan kit perubatan dan kebersihan dan sebagainya. Tuan-tuan boleh pilih sendiri. Pack makanan panas RM25, makanan susu bayi RM50, pack makanan RM85. Ustaz Muhammad selimut tilam RM150, kit perubatan tempat bimbingan sementara RM500. InsyaAllah tuan-tuan bagilah, nanti Allah yang akan menggantikan dengan gantian lebih baik kepada tuan-tuan insyaAllah. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil waj'alna min ibadakas salihin siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya.